Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adik baca doa. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد Amin. لله رب العالمين. Amin. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya nampak ada orang baru masuk. Tolong tanda kehadiran awak sebab saya dah ambil kehadiran. So yang baru masuk tadi saya anggap dia tak hadir. So tolong tanda dekat spreadsheet tu sebab saya dah pangkah pada siapa yang baru masuk. So, tadi saya tak pasti siapa. Okey, so yang ini kita dah tengok hari tu, betul? Untuk mencari yang ni sebelum ni saya dah buat dah kan, betul tak? Betul tak? Betul. Okey, so kita akan teruskan. Ini cara pengiraan dia. Okey, yang ini ada masalah tak kalau buat? Awak tengok soalan 5.1C. Dalam rajah sebelah garis AB dari A pergi ke B dan D pergi ke E adalah selari. Okey, BE dan AD, B pergi E dengan A pergi D. Dia kata ialah garis lurus. C ialah titik tengah AD. C adalah titik tengah AD. Bila dia titik tengah, ini bererti AC dan CD nilai dia sama. Tentukan bahawa segitiga ABC dan DEC adalah kongruen. Okey, jadi kat sini dia ni merupakan segitiga yang kongruen ke bukan? Kongruen ke bukan? Kongruen. Ya, kongruen. Kongruen ni awak tengok dia bentuk dia sama kan? Tapi kalau awak tengok dia macam kita reflect tau. Bukan reflect. Rotation. Dia putarkan. Kongruen ni maksudnya bentuk yang serupa tapi mungkin awak tengok ni kedudukan dia tu. Berbeza. Okey, jadi yang sebelah ni pun samalah. Soalan nombor 2, kalau awak tengok dia kata diberi bahawa panjang perpenjuru W pergi ke U ialah 13. Bila W pergi U ke 13, okey, jadi kat sini dia suruh kita cari panjang P pergi ke Q. Panjang P pergi ke Q. Jadi kalau dia 13, awak tengok sini 68 kan? Sini 68. Okey, kalau ini 105, ini 90. Dalam segi 4, okey, sudut kat dalam dia berapa total? Segi 4, sudut dalamnya berapa total? Sudut dalaman segi 4 tepat. Bukan segi 4 tepat lah, sisi 4. Berapa? Macam mana nak cari sisi sudut dalaman? Total sudut ni 1, 2, 3, 4. Kalau kita tambahkan, dia jadi berapa? Sudut dalaman segi 4. Berapa? Macam mana nak cari sudut di dalam suatu poligon? Hello? Tak dengar. Ada masalah ke saya punya line? Sisi ulat 2 darab dengan 160. Okey. So bermakna sudut dalamannya berapa ni? Sudut dalamannya berapa jadinya ni? 360. Ya, 360. Jadi awak buatlah 360. Awak tolak 105. Awak tolak 90. Awak tolakkan 68. Okey, 68 ada kat sebelah tu. Bermakna ke atas ini 97. Di sini 97. Ini adalah 105. Sini 5 sama di sana. Ini dia dah bagi kamu macam tu. Di mana dia kata perpenjuru W pergi U di sini adalah 13. Jadi dia suruh cari PQ. PQ ni sama dengan TU. Kalau sini 13, sini 5, boleh tak cari T pergi U? Gunakan apa? Teorem Pythagoras. Ya, teorem Pythagoras. Jadi berapa dapat kira? Berapa? Berapa dapat? Orang lain kira tak? Tahu tak Pythagoras theorem? Tolong respon. Awak tak boleh macam ni tau. Untuk pengetahuan awak, jadual kelas cikgu-cikgu semua, pihak pentadbir dah ambil.
Link kelas cikgu-cikgu, pihak pentadbir dah ambil. Dan PPD akan masuk kelas, mana-mana kelas bermula hari ini. Jadi tolonglah jangan awak senyap. Bila awak senyap, nanti cikgu juga yang kena. Jadi apa nak buat sebenarnya? Okey, dan sebenarnya untuk pengetahuan kamu, sekarang ni kamu kan beruntung. Bila ada PBD, iaitu penilaian bilik darjah, okay, hari itu kan saya tengok untuk kita punya tajuk yang cukai tu, kelas kamu antara yang ramai, saya memang letak TP5 semua. Sebab apa saya letak TP5? Saya ada bukti. Korang memang buat pun pembentangan. Cantik-cantik semua buat. Jadi saya letak TP5. Jadi awak kena ingat, penilaian yang diberi oleh guru bukan berdasarkan yang awak ni budak pandai. Kalau awak budak pandai tapi awak tak aktif dalam kelas, saya tak akan letak pun TP lebih daripada TP3. Lagi-lagi kalau awak tak respon dalam kelas. Tolong respon dalam kelas. Okey? Okey, saya akan buat syarat tau. Saya akan buat syarat selepas ini. Saya nak onkan kamera. Saya nak kamu on kamera supaya saya nampak semua orang dan semua orang memang bersedia. Okey? Saya akan minta kamu on camera. 2, 4, 6, 8. So, ini dah 8 nak 12. 20 orang. Okey, ada 2 orang lah yang tadi saya tak tanda kehadiran. Tolong tanda Faham tak? Lepas ni semua orang kena onkan kamera lah. Sebab awak buat macam ni, saya tanya senyap. Okey, berapa panjang P pergi ke Q? Siapa dapat? Okey. Umi. Ya, cikgu. Okey, apa jawapan P pergi ke Q? Teorem Pythagoras tu dia kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. A yang paling panjang. So, sekarang kita nak cari panjang PQ atau TU. So, apa kita nak buat? Cepatlah, takkan satu kelas tak tahu langsung Pythagoras theorem? Okey, jawab. Tak payah angkat tangan. Saya tak nak awak angkat tangan. Awak jawab je. 12 ke cikgu? Ya, 12. Okey, 12. Okey? Macam mana nak buat? Tolong cerita. Tolong terang kat kawan macam mana dapat 12 tu. Yang 13 kuasa 2 bersamaan 15 kuasa 2 tambah saya jadikan PQ tu sebagai X. Lepas tu saya jawab asasinkan apa. Okey. Lepas tu saya dapat 144. Saya bawa kuasa 2 tu jadi punca kuasa dapat 12. Ya, 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah kat bawah ni dia letak X. X kuasa 2. Jadi 13 kuasa 2 169, 5 kuasa 2 25. Sama dengan X kuasa 2. Sini 144 sama dengan X kuasa 2. Maka X kamu adalah 12. Itu Pythagoras theorem. Okay, then sudut SR bagi Q. SRQ. Kat sini 97 lah, iaitu 360. You minuskan semua sudut yang ada kat dalam yang lain. Okey, boleh So, saya teruskan. Hari ini kita akan masuk tajuk pembesaran. Okey, pembesaran. Okay, apakah pembesaran? Ini dia. Keserupaan objek geometri. Dia serupa tapi saiz tak sama. Itu pembesaran. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Nak tahu serupa ataupun tidak, kita kira sudut di dalam. Okey, kalau awak tengok dari segi saiz dia tak sama. Tapi kita tengok sudut kat dalam. Macam nak tahu sudut kat dalam, awak kira ni. Dalam satu segitiga ni, sudut kat dalam ni 180. 180 tolak ni, tolak ini. Satu lagi 180 tolak ni, tolak ni. Awak dapat berapa kat sini? Okey, cuba kira dekat E ni berapa, dekat C ni berapa. Tolong on mic dan terus cakap. Siapa nak jawab C?
C. 54. C 54. Then yang E 47. 47. Okey. 54 dan 47. Okey, next. Kita tengok seterusnya. Siapa yang sebut 54 tadi ya? Ais. Ain. Okey, siapa yang sebut pasal Pythagoras theorem tadi? Yang Alif ni saya dengar suara, yang lain saya tak kenal suara tadi. Alif. Tak, yang sebut pasal apa ni? Pythagoras theorem tadi yang kita buat pengiraan sebelum ni tadi. Siapa? Umi eh? Husna. Umi saya panggil. Selepas Umi tadi ada siapa yang bercakap tak? Saya. Siapa tu? Husna. Husna. Okey. Awak jangan cakap saya tak kenal. Okey, lain kali sebut nama. Okey, sebab saya nak ambil. Saya nak ambil markah. Awak jangan terkejut lepas ni kalau TP tu saya letak rendah kalau orang yang langsung tak pernah bercakap dalam kelas. Okey, jadi yang ini. Okey, ni pun sama pembesaran. Awak kena kira lah kat dalam dia nak tahu dia sama ke tidak, kena kira dia punya ni. So, awak tengok tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri ni serupa. Jadi nak tahu serupa ataupun tidak awak kira. Awak tengok ini. Ini maksudnya 90. Kalau sini 30 bermakna sini 60. Kalau sini 60 bermakna sini 30. Jadi ini serupa. Okey, kalau ini 50, awak tengok ini sisi dia semua sama. Bila semua sama, sini sudut kat dalamnya berapa? Ini dia sama. Sama sudut kat dalam berapa? 60. Ya, sini 60, sini 60, sini 60. Sedangkan sini 50. Jadi dia serupa tak? Dia tidak serupa. Boleh? Okey, ni pun sama. Walaupun dia terbalikkan, awak kena kira dulu sudut dia. Awak tengok kat atas 9, kat sini 15. Okey, tak kisah sebabnya memang dia membesar. Sini 60. Sini 60. Kalau sini 60, sini berapa? Berapa? Sudut ni 60, sini berapa? Ini dia selari. Bila dia dua garis selari, apa cerita sudut di sini dengan di sini? A, B. Apa cerita A dengan B? Ini dia dua garis ni selari. Siapa tahu? Sama kot. Bukan sama. Samanya kat sini. Sini yes 60. Yang sininya berapa? Iaitu total ni ini awak tambahkan akan dapat 180. Jadi kalau awak tengok sini 60, sini adalah 120. Ini 110 bermakna sini 70. Jadi adakah dua ni sama? Serupa? Tidak. Caranya macam tu. Awak jangan main tengok, oh dia tak samalah ukuran, maka dia bukan serupa. Tak boleh. Awak kena tengok. So kalau sini kan contoh ni 100, sini 90. Jadi awak tahu cari sudut kat dalam ni. Berapa? Dia ada 4 sisi. 360. 360 tolak 90, tolak 100, tolak 136. Berapa dapat? Tolong kira. 360 tolak 190 tolak 136. Berapa? Satu. 74. 74. Jadi kalau awak tengok sini 74. Tadi dia perangkap kita tahu, kita nampak 100 macam sama. Jadi kalau ini 100, ini 90, sini 34. Kat sini berapa? Yang bawah ni. Berapa? 136. Okey. Ya. Jadi kalau awak tengok, Jadi kalau awak tengok dekat sini, sini berapa? 136. Yang atas, yang sebelah kanan tadi betul ke kira tu? Tadi saya 360. dapat 34. Kan? 360 tolak 190 tolak 136. Ni 34 lah. Jadi ini 34, sini pun 34. Yang ini adalah 136. Jadi dia ni adalah serupa. Faham? Jadi jangan main tengok dia punya saiz saja. Kena tengok sudut di dalam. Boleh? Itu menunjukkan, ya? Teraskan lagi besi boleh ke? C. Okey, C. Ni, awak tengok sini kan 110.
Bila dia ada dua garis selari, yang ini dengan ini kan selari. Bila dia selari, sudut yang bertentangan dengan dia dekat garisan ini tambah bawah ni adalah 180. So kalau ini 110, ini 70. Yang Alif kata sama, kalau saya teruskan ini 110, yang ini sama, iaitu sudut selang-seli. Dia keluar macam zigzag macam ni. So ini dengan ini sama. Tapi yang bersebelahan dia ni totalnya adalah 180. Okey, clear? Okey, faham. Okey, next kita tengok. Ingatlah itu semua hukum-hukum yang perlu awak tahu bila awak nak menjawab soalan macam ni. Okey, tentukan pasangan objek yang serupa dalam rajah di bawah. Okey, cuba awak tengok mana yang serupa dan awak bagi nama. Awak sebut, tak kisah, saya tak kisah siapa-siapa pun. Siapa nak markah memang awak kena sebut. Contoh nama Alif. Alif kata mana yang serupa. Alif bagi tahu. Okey. Cuba tengok sekejap. Siapa-siapa pun boleh. Semua bersuara. Kelas A kali ni dengan I. sebut nama awak. Saya tak tahu siapa awak. Husna. Okey, Husna. Ya, Husna. Huruf A dengan I. Okey, huruf A dengan I. Okey, kita tengok A dengan I sini 2. Sini jadi 4. Okey. Kalau awak tengok yang ini dia bergerak ke kanan 2, ke bawah 1, 2, 3. Bermakna kat sini awak tengok ini bergerak 1, 2, 3, 4. Tadi 2 jadi 4, 3 should be jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. A dengan I. Okey, good. Husna lagi. Sebut nama. Izzah. Izzah, okey. B dengan G. B dengan G. Okey, B dengan G pun sama. Kita kira atas 1, 2, 3, 4. Ke bawah awak tengok 1, 2, 3. Bermaksud dia jadi 3/4 3 jadi 4. Ini tengok berapa ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yes, betul. Okey. Jadi kalau awak tengok ini dia pun samalah. Ni kan saya kata dia jadi dari 3 jadi 4. Kan? So ini awak tengok 1/2. Okey, 1/2 dia jadi berapa kat sini? Dia jadi 1, 2. Jadi awak cara pengiraan dia macam ni Awak tengok formula dia objek per image. Objek dia tengok ni 1, 2, 3. 3/4. 3/4. Jadi kalau sini 1, 1/2. 1/5. Okey, dia jadi berapa sini? Jadi 2. Cuba tekan kalkulator. 3/4 dengan 1.5 bahagi 2. Sama tak nilainya? Sama tak? Sama ni kau? Sama. Okey, jadi maksudnya dia serupalah. Okey, sebab kat sini kalau awak tengok dia 1.5 awak bahagikan dengan 2 tadi kan. Awak dapat jawapan yang sama. Jadi yes, dia ni merupakan yang serupa. Boleh So itu cara awak nak menentukan. Awak tak boleh tengok size, tapi kita tengok dia punya ukuran-ukuran dia. Ini yang dikatakan pembesaran. Dia membesar. So H, you tengok C. C yang kita nampak C dengan H. Kita tengok dulu. 1, 2, 3, 4. Dia 1, 2, 3, 3/4 sama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4/6 kecilkan. Awak dapat berapa ni? Bahagi 2. So sini 2/3. Okey, 4/6 sebab dia 4 bagi 6. Ini daripada 3 pergi ke 4. So dia 3/4. Jadi kita tengok adakah dia serupa. Kan nampak serupa macam dipantulkan. Tapi kita tengok di sini adakah dia serupa. Okey, saya ulang Tengok ni. Dia punya objek 1, 2, 3. So kita kira kat sini 3. Atasnya 1, 2, 3/4. Kita tengok yang bawah. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 1, 2, 3, 4. Dia adalah 4/6. Kita tengok nanti nilai-nilai ni sama ke tidak. Okey. Jadi kalau awak tengok 3/4, awak tekan kalkulator. 3 bahagi 4 adalah 0.75. 4 bahagi 6 berapa? 0.66666.
Jadi, adakah C dengan H ni dengan C ini serupa? Tak. Tak. Faham Okey, saya harap saya tak terang semua, saya harap semua orang faham. Okey, tolong lengkapkan awak punya modul. Lengkapkan modul tolong lengkapkan modul. Dan latihan buku teks kalau saya bagi, tolong buat dalam buku latihan. Jangan dalam kertas conteng. Tak ada Boleh? buku latihan tu. Tak ada cikgu buku. Dua-dua buku latihan dekat saya ke? Oh, dekat bilik GKMP lah. Kelas korang dua-dua ke saya ambil hari tu? Cikgu nak ambil nak check kan. Sebab saya rasa sebenarnya yang ada dia dah pulang. Sebab saya ingat hari kan saya tak datang sekolah yang hujung-hujung tu. Saya ingat korang akan datang hari Khamis tu. Saya tak datang, korang datang. Saya letak atas meja sebenarnya. Jadi lepas tu tiba-tiba semuanya tak boleh datang sekolah. Okey, kalau macam tu, awak buat je dulu yang dalam modul. Kalau saya bagi yang dalam latihan ni, awak buat je dekat kertas A4 ke, test pad ke, nanti tampalkan. Jangan buat kat kertas conteng-conteng, koyak-koyak macam tu, faham Ataupun awak, buku tu banyak lagi kan. Ya Allah, hai sayangnya. Tak apalah, saya cuba menggunakan modul. Okey Okey, next sini awak tengok. Ni pembesaran. Apa yang dimasukkan dengan pembesaran? Pembesaran ialah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap. Okey, dengan satu nisbah mala. Nisbah tu apa? Yang tadi saya kira tadi. 3/4, 2/3. Itulah nisbah dia. Okey, ini maksudnya macam ni. Pembesaran dia kata semua dia bergerak kan, semua titik bergerak, berubah dari satu pusat pembesaran. Ini dia punya pusat pembesaran. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, ini pusat pembesaran awak. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat. Pusat pembesaran. Pusat pembesaran dan nisbah mala itu dikenali sebagai faktor skala. Jadi apa dia faktor skala? Ni nampak ni. P prime. P prime is object. Image. Image per objek. Objek per image pun boleh. Tak kisah pun. Jadi kat sini tapi kita nak tengok. Kita ambil image bahagi dengan yang asal. Image dia berapa? Iaitu awak punya nilai daripada pusat pembesaran. So nanti kita kira. Macam mana nak cari faktor skala dan macam mana kita nak cari pusat pembesaran. Jadi awak nampak pusat pembesaran ni awak dapat dari mana? You tengok garis putus-putus ni. Maksudnya kita akan cantumkan setiap objek dengan image dia. Lepas tu awak teruskan suka hati awak sampai mana pun. Ambil lagi, ini objek, ini image. Awak buat garis, awak cantumkan, awak terus, nampak tak? Dia bersilang di sini. Okey, kita tengok lagi satu. Objek dengan image. Kita cantum dan teruskan. Yes, semua melalui titik P. Bermakna P adalah pusat pembesaran. So, ini bererti awak nak kena tahu macam mana nak cari pusat pembesaran, iaitu kita cantumkan setiap objek dengan image, buat satu garis putus-putus, ikutlah awak nak letak mana, maksudnya objek image, dan awak akan nampak ada satu titik yang bertindan untuk ketiga-tiga penjuru awak punya poligon. Faham? Itu mencari titik pembesaran. Pusat pembesaran. Okey. Boleh? Boleh. Okey, nanti ada tau. Yang ini ada kan lepas ni. Okey, you tengok. K is your faktor skala. Jadi dia kata panjang sisi sepadan image bahagi dengan sisi objek. Kalau awak tengok tadi, saya dah buat dah. Kan? Ni saya dah buat tadi. Kita kira, ni nampak ni 3/4, 4/6. Ni 3/4, 1.5/2. Inilah yang dimaksudkan dengan panjang sisi image bagi panjang sisi objek. Ataupun dia kata jarak titik sepadan image dari P. P is your center of alignment, iaitu titik pembesaran. You bahagi dengan jarak titik objek dari P. Faham? Senanglah image bagi dengan objek. Ini dia. Faktor skala. Awak kena ingat. Faktor skala ni, you tengok. Kalau K is your faktor skala. Kalau nilainya kamu dapat lebih besar dari 1.
You dapat 2, you dapat 1.5, semua macam tu. So awak tahu bahawa okey, bila dia lebih besar daripada saiz objek. Awak tengok. Bila faktor skala kamu K lebih besar 1, bermakna lebih besar dari objek. Nampak? Image warna merah, objeknya warna biru tu. Dan berada di sebelah yang sama dengan objek. Nampak? Berada di sebelah yang sama dengan objek. Okey, apabila K dia 1, image-nya akan sama dengan objek. Dan dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Samalah berada di sebelah tu. Maksudnya dia akan duduk bersebelahan lah. Kalau dia antara 0 dengan 1, maksudnya you dapat faktor skalanya 0.5, berapa? 0.75. So faktor skalanya, maka image-nya akan lebih kecil. Okay, image-nya akan lebih kecil. Faham? Faham tak? Faham. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Kalau faktor skala kita antara -1 dengan 0, negatif 0.5, negatif 0.75 macam tu. Bermaksud kat sini awak nampak image-nya akan lebih kecil dari saiz. Image akan lebih kecil, image warna merah ya. Lebih kecil dari saiz dan awak tengok berada di sebelah yang bertentangan. Ini nampak dia bertentangan. Titiknya dekat tengah, dia bertentangan. Kalau yang tadi, dia bersebelahan. Nampak? Dia sebelah-sebelah. Titiknya dekat ujung satu tempat. Faham Kalau K -1, maksudnya saiz sama, tapi dia berada di tempat yang bertentangan. Dan kalau K-nya kurang dari -1, maka saiznya akan lebih membesar, tetapi dia berada di tempat yang bertentangan. So faktor skala bererti boleh bernilai negatif. Kalau faktor skalanya bernilai negatif, dia punya objek ini akan duduk bertentangan dan kalau awak tengok dia punya bentuk tu tak akan jadi sebiji. Nampak tak? Dia akan seolah-olah diterbalikkan. You tengok penjuru ni jadi kat bawah. Yang ini jadi naik atas. Nampak? Boleh? Boleh. Okay, next. Lepas ni ada subjek apa? BI. BI. Okey, ni tengok. Contoh 8. Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Kita nak cari faktor skala dan pusat pembesaran. You tengok. Objek ABC. Mana ABC? ABC kat bawah ni. Jadi kalau objek ABC, you tengok. Dia punya, awak kena perihalkan kan? Kita tengok. Kita punya faktor skala kita. Ini bersebelahan ke bertentangan? ABC ni. Bersebelahan. Bersebelahan. Then objeknya dengan image-nya. Saiznya macam mana? Membesar, mengecil atau tetap? Membesar. Kalau dia membesar, maksudnya faktor skalanya nilainya berapa? Kurang, sama atau lebih besar 1? Lebih besar satu. Ya, lebih besar 1. Jadi nak cari pusat pembesaran, awak ambil B dengan B awak cantumkan sampai hujung. A dengan A cantumkan. C dengan C awak cantumkan. Awak akan dapat somewhere here. Okey, awak buatlah. Faham Cikgu, Ya. kita nak tarik titik-titik ni, main tarik je ke kena pandang? Tarik je. Tarik je. Okey, saya tunjukkan Sekejap Okey, awak tengok. Saya akan gunakan warna kita ambil warna purple. Okey, saya besarkan sikit saiz. Okey, Okey, you tengok Saya akan ambil dia garis. Okey, ni nampak tak? C dengan C. Okey, jadi saya akan buat garis putus-putus. Buat je. Okey, A dengan E. Saya tak kisah pun. Kenapa? Okey. Kemudian B dengan B.
Tak apa. Okey. So, awak tengok. Nampak tak? Dia bersilang ni sebenarnya ni. Macam tu. Di sini. So, itulah pusat pembesaran dia. Boleh? Boleh? Semua orang okey? Jadi yang ni pun sama. Ayat tengok. Ni bentuknya besar. Dia jadi kecil. Kan? Besar jadi kecil. Jadi faktor skalanya? Macam mana? Kurang, lebih besar atau sama dengan 1? Kurang. Kurang. Okey. Tapi awak kena tengok. Dia ni awak balik pada sini tadi. Faktor skala. Nampak? Kan? Dia kurang daripada 1 tapi maksudnya dia tak boleh negatif lah. Sebab awak kena tengok gambarnya dia bersebelahan. Kan? Dia duduk sebelah. Dia bersebelahan. Maksudnya dia kurang dari 1 tapi kena lebih besar kosong. Kalau dia negatif, kalau dia kurang kat sini nilai dia negatif, kurang dari 1 maksudnya nilai negatif. Kan? Tapi kat sini kita nak dia kurang dari 1 tapi lebih besar dari kosong. Sebab kalau awak buat kurang dari 1 je, dia dah cerita lain nanti. Yang itu. Kurang dari 1. Nampak? Ini kurang dari 1. Gambarnya akan lebih membesar tapi bertentangan. Kalau yang mengecil di antara kosong dengan 1, satu lagi kosong dengan negatif 1. Faham? Faham. Jadi kalau awak mana dia tadi? Ni. Jadi kalau kita tengok yang ini tadi, kita kurang dari 1 tetapi positif lah. Kurang dari 1 tapi dia lebih besar daripada kosong. Sebab awak tengok dia duduk bersebelahan. Macam tu Jadi kita tengok kat sini solution dia. Tu dia. Nampak? Ni dia dah besarkan, dia buat yang kita dah bincangkan tadi. So awak nampak dia punya titik pembesaran, dia cantumkan S dengan S yang ini. Semua cantum-cantum, you dapatlah titik pembesaran. Nak tahu faktor skala dia, kita kira. Dari titik ni pergi ke T. Berapa ni? 1, 2, 3. Kita akan buat image bahagi dengan objek. Image-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9. Dia tadi 3. Bermakna 9 bagi 3, 3. Inilah dia faktor skalanya lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka dia akan lebih besar. Kalau dia opposite, kena kurang daripada negatif 1. Itu akan jadi membesar. Dia faktor skala ada macam ni. K sama dengan 1. K lebih besar 1. K dia akan berada kurang dari kosong. Kurang dari 1 lebih besar kosong. Ini sama. Okey. Ini besar. Okey, ini akan jadi kecil. Kalau K sama dengan negatif 1, K lebih besar negatif 1, K berada di antara kosong dengan negatif 1. K sama dengan negatif 1, maksudnya dia punya objek dengan ni sama. Lebih besar daripada negatif, bukan lebih besar, ni lebih kecil. You tengok sini. Lebih kecil. Nampak? Lebih kecil negatif 1. Saya tersilap. Kalau dia lebih kecil negatif 1, so dia akan besar. Betul lah, besar. Yang ini akan jadi kecil. Macam ni lah sama. Faham? Boleh? Yang tu kena hafal lah. Okey, ni dia. Nampak? Ini kan dia bertentangan dan besar. Bila dia bertentangan je, mesti dia akan jadi negatif. Dia membesar. Maka you akan tahu bahawa dia punya nilai ni nanti akan kurang daripada negatif 1. Apa maksud kurang negatif 1? Mungkin negatif 2. Kita tengok. Daripada ini titik pembesaran, pergi image. You kira ada berapa. Nak senang kita ambil yang tegak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 6 bahagi 3. You dapat 2. Jadi kat sini sebab arahnya bertentangan. 6 kan kita gerak ke kiri. 1, 2, 6. Jadi negatif 6. Negatif 6 bagi 3, you punya faktor skala ialah negatif 2. Jadi bermakna objek dengan image ini saiznya tak sama. Dia membesar
dan dengan faktor skala negatif 2 iaitu pembesaran sebanyak 2 kali ganda dan gambarnya duduk secara bertentangan. Faham? Boleh? Faham. Okey. So seterusnya ni dia punya jalan pengiraan lah, awak tengok. Okey. Latihan saya nak awak buat 5.2b. Latihan hari ini. Hari ini berapa bulan? 21 bulan 6. Okey. Tolong buat latihan ini 5.2b. Okey. Satu je lah. Buat yang itu. Ni nombor 1 dan nombor 2. Boleh? Boleh. Okey, so yang lain ni kita akan sambung nanti. Okey, so saya stop dekat sini. Awak ada kelas lepas ini, tolong buat latihan dan tolong buat juga awak punya dalam modul awak pembesaran iaitu pada muka surat 74. Muka surat 74 tolong buat sampai muka surat 74 tau. Okey, latihan buku teks tak payah buat pun tak apa sebab modul ni banyak. Awak buat daripada muka surat 70 sampai 74. Okey, 70 sampai 74. Tolong hantar gambar dalam Telegram. Dan hantar gambar tu, saya nak awak tuliskan jawapan nama awak pada awak punya jawapan. Okey, tengok ni yang saya dah buat di kelas 4A dengan 5A. Okey, jadi awak nampak dekat sini, ni latihan ni. Nampak tak dia orang tulis nama macam ni? Faham tak? Faham, Ibu? Faham. Jadi macam dia orang ni dalam buku latihan yang dia orang hantar. Awak buat dalam awak punya modul ni lah. Okey, so saya stop dekat sini. Tolong buat latihan awak. Jadi next class hari Khamis tu kalau contohnya tak siap ni, kita boleh buat dulu latihan baru kita buat Google Meet. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okey, Terima kasih, sekejap. cikgu. Sekejap. Kehadiran 2, 4, 6, 8. Okey, so ada 20. Tolong tanda siapa yang belum hadir. Saya kena isi kehadiran terus. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih.